Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung bahagian kedua perkongsian kita di dalam ayat 229 surah Al-Baqarah. Uh, kita sampai kepada bahagian kedua, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Pada yang lepas kita telah membicarakan bahawa talak itu dua kali. Dan kita telah pun menyebutkan antara sebab kenapa kisah ayat ini diturunkan. Maka bila mana selepas pada dua kali itu sama ada merujuk kembali dengan secara yang ma'ruf, dengan secara menunaikan hak-hak yang perlu ditunaikan kepada sang isteri, ataupun tasrihun bi ihsan, ataupun dalam bentuk dia menetapkan penceraian dengan juga secara yang mengikut lunas-lunasnya bi ihsan. Dan tidak boleh mahar itu diambil semula, kerana mahar itu telah menjadi hak isteri, yang mana pemberian yang menjadi hak isteri tidak boleh diambil semula kecuali illa ay yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali jika mana keduanya takut, kan, keduanya takut tidak dapat menunaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan bersempena dengan seorang sahabat, yang mana sahabat ini isterinya telah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut bernama Thabit bin Qais. Isterinya telah bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia tidak berasa selesa, kan, dia tidak berasa selesa hidup bersama dengan Thabit bin Qais. Maka dia telah pun mengutarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengaduannya, bahawa dia mahu untuk berpisah dengan Thabit bin Qais, kerana takut bila mana meneruskan kehidupan ini dia akan berlaku lagi perkara-perkara yang boleh mendatangkan pertelingkahan dan perpisahan akhirnya antara mereka berdua. Maka bila mana perkara tersebut diutarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Thabit bin Qais ini ketika mana mereka berkahwin, dia telah pun menjadikan maharnya kebun. Dalam mahar perkahwinan mereka berdua ini, kebun itu dijadikan sebagai mahar. Kebun Qais ini, Thabit bin Qais ini dijadikan mahar dalam perkahwinannya dengan isteri-isterinya. Maka bila mana mengadu ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isteri tersebut, adakah kamu mahu supaya kebun yang milik kamu, kerana ia adalah mahar perkahwinan, kamu kembalikan kepada Thabit bin Qais? Maka berkata isteri Thabit bin Qais bahawa ya, dia mahu kembalikan semula mahar tersebut, yang berupa kebun tersebut, kepada Thabit bin Qais. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah kebun tersebut. Dan dia bersabda kepada suami iaitulah Thabit bin Qais, terimalah kebun tersebut Qais, dan talaklah isteri kamu. Berdasarkan kepada kisah ini, maka ia menjadi satu hukum yang mana disebut di dalam ayat ini, iaitu boleh satu hukum yang disebut sebagai khulu', ataupun dinamakan dalam bahasa kita namakan tebus talak. Boleh, kan? Boleh. Bila mana takut tidak dapat meneruskan kehidupan itu dengan menunaikan tanggungjawab yang diperlukan, hudud Allah di dalam bersuami isteri, maka
boleh dilakukan tebus talak. Boleh dilakukan tebus talak. Asalnya dia dalam keadaan yang mana ia menjadi hak isteri, tidak boleh diambil semula. Tapi bila mana di dalam perkara-perkara tertentu yang mana dia berpunca daripada sama ada suami atau isteri, tapi bila mana di atas kehendak isteri bahawa dia boleh menunaikan kembali bayaran tertentu sebagai diberikan bayaran itu ataupun harga itu kepada suami, maka boleh dilakukan dan dijatuhkan talak yang disebut sebagai tebus talak. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kamu takut, kan, jika kamu takut alla yuqima hududallah, alla yuqima hududallah, jika takut bahawa hukum-hukum Allah itu tidak dapat ditunaikan, hukum-hukum di dalam hak-hak suami dan isteri itu, hukum-hukum dalam hak suami dan isteri itu tidak dapat ditunaikan, fala junah alaihima, tidak menjadi kesalahan. Junah bermaksud kesalahan, kelincongan asalnya. Junah maknanya melincong, kesalahan lah daripada jalan yang lurus, maka bila mana melincong itu dipanggil junah. Bila mana bila mana ini berlaku dan ia tidak menjadi kesalahan, dia tidak menjadi kesalahan. Fi maftadat bih, fi maftadat bih. So perkataan yang kita ambil ialah perkataan khiftum, ya, khiftum ialah bermaksud kamu takut. Jika kamu takut, yang ini merujuk kepada kamu orang Islam lah, orang Islam, kita semua kita takut di dalam perkahwinan tersebut tidak dapat ditunaikan hak-haknya. Jadi daripada khafa ya khafu, kalau kita tengok dia punya ayat dia, perkataan gini, khafa ya khafu khauf, maknanya takut. Kalau antum, dia adalah fi'il madhi, antum khiftum, daripada khafa ini untuk huwa, tapi kalau antum dia akan kata khiftum. Kalau madhi dia ya khafu. Kalau anta khifta, kalau ana saya takut, madhi, ya, fi'il madhi, ana khiftu. Kalau anti khifti, antum khiftum. Okay. Jadi itu dia. Jika kamu takut alla yuqima, keduanya yuqima merujuk kepada suami dan isteri. Yuqim asalnya alla yuqimani, asalnya yuqimani, tapi nun tu telah pun dibuang kerana ada an. Dia alla ni dia gabungan an dan juga la. So ada perkataan an itu menyebabkan dia digugurkan nun itu. Asalnya yuqimani, kerana dia merujuk kepada dua orang, iaitulah suami dan isteri. Huma, dhamir dia ganti nama dia ialah huma yuqimani. Itu. Cuma bila mana ada an yang kita sebut tadi, kat mana an tu daripada an la tu. Dia an dan juga la digabungkan kedua, diidghamkan jadi an alla. Jadi bila mana keduanya takut bahawa hak-hak itu tidak boleh dapat disempurnakan, dilakukan, yuqima asal dia aqama, fi'il madhi dia ialah aqama. Tengok di sini aqama. Aqama yuqimu, iqamah ataupun iqamun. Aqama dia asalnya aqama maksudnya berdiri. Qama, kan, qama Muhammad, maknanya Muhammad berdiri. Tapi kalau kita kata aqama, maknanya mendirikan, melakukan, menunaikan. Jadi gitu. Sebab tu salat dia kata aqama Muhammad as-salah.
Dia tak kata qama Muhammad as-salah. Dia tak kata Muhammad berdiri salat. Tak, dia kata aqama Muhammad as-salah. Maknanya Muhammad menunaikan, mengerjakan salat. Dia kata aqama. Okay, dia kata aqama. Okey. Baik. Habis. Fala junah alaihima, tidak menjadi kesalahan junah, kita dah sebut tadi, tidak menjadi kesalahan. Fi maftadat bih, apa yang ditunaikan, fi maftadat ditunaikan, daripada iftada ataupun diusahakan, boleh juga. Maknanya di sini ditunaikan lah, ataupun maksudnya dibayar. Itu maksud dia. Apa yang dibayar, siapa yang membayar? Iftadat, merujuk kepada isteri. Sebab tu dia datang dengan ta tu kerana dia merujuk kepada isteri. Zaujah kan, zaujah, iftadat bihi, padanya, pada sang suami. Apa yang diusahakan, apa yang dibayar, maksudnya bihi, dengannya. Maknanya pada sang suami. Maknanya isteri dia boleh membayar kan, dia boleh membayar kerana dalam khulu' ini, dalam hukum khulu' ini, tebus talak ini, isteri akan membayar kadar tertentu kan, kadar tertentu. Dalam kisah yang kita sebut sebelum ni, dalam kisah sahabat Sabit bin Qais itu, isteri memulangkan semula mahar yang berbentuk kebun kan. Kalau kita tengok hukum yang telah pun disebut dari segi hukum fiqah ini, khulu' ini dia ada dia punya tata cara dia, yang mana dengan jumlah-jumlah tertentu yang telah pun ditetap dan dipersetujui, maka dibayar kan, dibayar. Siapa yang membayar? Isteri. Isteri bayar kepada siapa? Kepada suami. Dan dia akan menjadi tebus talak. Dia ada hukum dia. Bila ada hukum tebus talak ni, dia kena ada mengikut tata cara hukum. Dalam kitab fiqah, kena rujuk fiqah lah. Dengan panjang lebar menceritakan tentang hukum khulu', iaitulah tebus talak. Tilka hududullah. Demikianlah hukum-hukum, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala kan. Disandarkan hukum-hukum itu hukum Allah. Maknanya Allah yang menetapkan hukum-hukum tersebut kan. Allah yang menetapkan hukum-hukum tersebut, maka kena jaga. Tilka hududullah. Demikianlah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana batas-batas Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh kena lakukan, apa yang dilarang, apa batasan Allah, dilarang daripada melepasnya, maka janganlah kamu melepasinya kan. Fala ta'taduha, maka jangan melepasi, jangan melanggar akan larangan-larangan hukum Allah Subhanahu. Tu merujuk kepada hudud. Dia daripada haddun adalah dia punya mufrad dia, haddun, hudud adalah jamak dia. Had. Kita dalam bahasa Melayu pun kita kata had kan, had laju kan, had laju. Dia kataan ni telah pun dimelajukan. Maka jamak dia adalah hudud. Ni adalah jamak taksir. Dia jamak taksir ni hukum dia adalah dia hukum muannas. Sebab tu dia kata tilka hududullah. Dia tak kata zalika hududullah. Dia kata tilka. Tilka adalah untuk muannas. Okay, untuk muannas. Fala ta'taduha. La di situ adalah la dalam bentuk jangan. Bukan tidak, jangan. Sebab tu dia sebut ta'taduha. Nun dia hilang. Dia asalnya ta'tadunaha. Ta'taduna. Ada nun di situ. Tapi pasal dia la itu berbentuk jangan, maka nun itu dibuang. Wa may yata'adda hududallah. Barang siapa yang melanggar, yata'adda hududallah, dia melanggar hukum Allah. Ya ta'adda dengan ta'tadu itu dia bermaksud melanggar. Maksud memberi maksud yang serupa, iaitu melanggar. Dia asalnya kalau kita tengok dari segi perkataan dia ialah seperti berikut ya. I'tada, itu ta'adda, maknanya melanggar. Kemudian faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey. Kalau kita tengok dari sini banyak digunakan fa tu, fala ta'taduha, faulaika, fa in khiftum fala junaha alaihima fi maftadat bih kan. Banyak menggunakan fa itu yang menunjukkan bahawa ayat ini perlu diteliti dengan sebenar-benarnya.
Semoga yang mendatangkan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.